Ya, mana? Halo. Halo, nak cari siapa? Ha? Oh, ni ada empat dia. Ya. Ya. Ha. Dia tak bentang. Tapi kalau boleh bentang sikit celah ni lagi bagus. Kalau boleh bentang dah itu lagi bagus lah. Tapi ikut formula dia tak boleh bentang pun. Ada yang tak bentang. Ha? Kedai tu kalau ikut betul buat tak nak pasal tu makan ya, nak makan tu. Tapi kalau boleh bentang lagi bagus lah. Ha. Dia begitu. Tak apa, abang tu kalau dia tak mau bentang, tak apa, dia boleh bentang sikit je lah. Bentang tu ubat tu, kalau ada pada saya tu dia tinggal saya pun lagi bagus lah. Tu je. Begitu. Ya, begitu je. Betul lah. Pasti lah tu anak tu, jadi tu. Dia kira lagi. Balik tidur. Dia Balik tidur. Balik tunggu dia je. Dia tak apa, dia bentang. Kita pesan dia pun cakap lah kalau bagi tu, bagi tahu saya dia tahu dan bagi. Amal kubra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الكبرى adapun yang besar-besar, yakni alamat-alamat yang besar bagi kiamat. Ini termasuk di dalam aqaidil iman, yakni perkara-perkara yang wajib kita percayai bagi setiap orang Islam yang mukallaf kita ni. Di antara perkara-perkara yang Nabi bawa dan Nabi cerita kepada umat yang wajib ke atas umat mempercayainya dan beriman tu, iaitu akan berlakunya hari kiamat. Ini kita dah masuk di bawah bab as-sa'ah al-qiyamah atiyatun tu. Jadi termasuk di bawah kandungan daripada kata kiamat itu, dia mempunyai beberapa tanda kan, yang dalam hadis sahih sebut kan, qala fa akhbirni an amaratiha, dan beritahu Said Muhammad berkenaan dengan tanda-tanda alamat-alamat kiamat itu, bunga-bunga dia tu lagu mana. Jadi bagi kiamat ini dia mempunyai dua tanda. Satu dia panggil tanda yang kecil, yang kedua tanda yang besar. Tanda yang besar ni tanda penghujung.
kan, hampir berlaku dah kiamat. Tu besar tu. Jadi tanda yang besar ini persepakatan ulama sebagaimana kata Syekh Ahmad An-Nafarawi dalam risalah dia ni ada menyatakan, iaitu banyak perkara tanda-tanda bagi alamat yang besar ini. 10 perkara disepakati oleh para ulama dan 5 perkara itu menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. 5 tu ada sebahagian ulama kata tanda kecil, sebahagian ulama mengatakan tanda besar. Dalam kitab kita ni, kitab Tanwirul Qulub, dia mengikut pendapat yang kuat, iaitu pendapat yang muktamad, yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, iaitu ada 10 tanda. Sebahagiannya mengatakan ada 5 tanda, ada tambah lagi 5, jadi 15 lah tanda-tanda besar tu. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab-kitab lain disebut sebenarnya 15, dan dalam kitab kita ni disebut 10 sebab dia mengikut pendapat yang muktamad, yang tidak ada khilaf berkenaan dengan alamat-alamat kiamat 10 yang besar tu. Jadi dalam kitab Kasyaf, iaitu karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, permulaan zahir Imam Mahdi akan datang ini sehingga berlaku berdirinya kiamat itu dalam masa yang lebih kurang 107 tahun sahaja. Jadi bila timbul tanda zahirnya Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi Muntazar ini, maka start daripada situ sehingga nak berlaku berdirinya kiamat itu, jarak dia lebih kurang, masa dia lebih kurang dalam 107 tahun lebih kurang, kan, 100 tahun lebih lah. Jadi tak panjang lah. Bila timbul saja tanda besar ini, maksudnya di penghujung kiamat itu sudah tidak lama lagi. Ini adalah tanda-tanda yang kita akan masuk bicara dalam kitab yang akan datang ni. Itu lebih kurang lah kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Osman Jalaluddin penanti ada menakalkan pendapat Imam Suyuti ini dalam kitab dia Durratun Nafi'ah. Ada cerita. Baik. Wa ammal kubra, adapun yang besar, yakni alamat-alamat yang besar bagi kiamat itu, fa awwaluha, maka bermula yang pertama baginya, bagi kubra itu. Jadi mula ni dia mengikut susunan pendapat di kalangan jumhur para ulama. Ada perselisihan, ada yang mengatakan khurujul Mahdi dengan turun Nabi Allah Isa. Ini ada ulama mengatakan Nabi Isa turun dulu, kan? Tapi pendapat yang kuat mengatakan zahirnya ataupun keluarnya Imam Mahdi terlebih dahulu daripada turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab tu di sini dia mengikut pendapat yang kuat lah, kan? Apa yang pertama dia? Khurujul Mahdi, iaitu keluar ataupun munculnya seorang Imam Mahdi. Dia panggil Imam Mahdi, kan? Kita panggil Imam Mahdi sebab dia punya taraf kedudukannya, dia pun termasuk daripada mujtahidin sebagaimana a'immah mujtahidin, imam-imam 4 mazhab dan imam-imam mazhab yang lain. Kealiman Imam Mahdi ini, dia boleh membina mazhab dia sendiri, kan? Sebab tu dalam syair sebut, kan, wa mujma'ul yawma alaihi arba'ah waqafu ghairihi jami'u mana'ah hatta yaji'ul fatimi mujaddidu dinal huda li'annahu mujtahidu, kan? Kata Imam Abu Qasim, wa mujma'ul yawma alaihi arba'ah, telah ijma' lah oleh para ulama pada hari ini, yakni kurun yang ke-12, kan, wajib mana-mana manusia ini mengikut akan 4 mazhab. Waqafu ghairihi jami'u mana'ah, lain daripada 4 ini tertegah, mana perjalanan mazhab sudah tidak sampai secara keseluruhan kepada kita. Walaupun dicatat oleh sebahagian ulama hanya sebahagian perjalanan mazhab saja. Hatta yaji'ul Fatimi mujaddidu, sehingga datanglah seorang yang berketurunan Sayyidatina Fatimah, mujaddidu. Dia ni seorang mujaddid, penggilap agama, yang menggilap semula agama untuk bersinar. Dinal huda li'annahu mujtahidu, dia ni salah seorang daripada mujtahidin, dan kealiman dia sampailah dia ni boleh membina mazhab sendiri. Alim dia tu. Jadi pada masa tu 4 mazhab ni sudah tidak berjalan. 4 mazhab ni tak ada orang nak ikut. Mazhab Syafi'i sendiri walaupun di Malaysia ni boleh dikatakan masih kuat, dan nanti masa akan datang ni mazhab apa mazhab orang tak pakai dah. Mula orang tak pakai mazhab tu, kan? Ni dua arah tu ni.
tak mau pakai mazhab buat hadis, lama-lama agama pun orang tak mau pakai dah. Akan terbiar usang begitu je agama ni. Waktu tu Allah akan hantar ni. Ini dah dalam hadis ni kita akan bawa kisah berkenaan kemunculan Imam Mahdi. Sekejap lagi saya akan ambil satu ringkasan dalam kitab lain untuk kita cerita berkenaan dengan sejarah Imam Mahdi sikit kan. Kalau nak cerita panjang Imam Mahdi ni kan, berkenaan Imam Mahdi ni, Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani pun ada buat kitab khusus membicarakan bab Mahdi kan. Dia mustahik mutlak, sama tahap macam Imam Syafi'i. Masa tu 4 mazhab ni tak ada lah. Dia mai mazhab dia 4 mazhab dia tak ada. Orang kuih tak ikut dah, ni pun kuih tak ikut dah. Bunga tak sangah dah, lebih pada pada hujan sibak. Dia orang tak apa mau dah. Tu bunga-bunga dah ke arah berlakunya kiamat ni. Siapa Imam Mahdi ni? Wa huwa rajulun. Kita ambil kitab ni dulu. Sekejap lagi saya akan cerita sejarah Imam Mahdi, latar belakang dia sikit, dan ciri-ciri pengenalan Imam Mahdi. Sebab timbul juga ada setengah bahagian orang ni dia tak percaya. Pok-pok Khawarij, pok-pok sebahagian Mu'tazilah tak percaya kan. Bab Dajjal lepas semua boleh pun tak percaya. Mereka takwil kot lain. Imam Mahdi apa ni? Ni pun manusia kita hari ni pun orang banyak intelek ni tak percaya dah benda-benda yang macam ni. Dah sabit Quran hadis ni berlambak. Hadis ni bercambah cerita bab Imam Mahdi. Imam Syuuti himpun 40 hadis lebih dan cerita khusus cara bab Mahdi ni. Tu kena tengok kalau nak lanjutan dengan detail, kena tengok dalam syarah-syarah bagi Sunan Sittah. Dan juga kitab-kitab khusus yang ulama sekarang membicarakan berkenaan dengan Imam Mahdi. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani pun ada, Imam Jalaluddin As-Suyuti pun ada kitab buat khusus bab Imam Mahdi. Baik, yang kata Imam Mahdi ni siapa dia ni? Wa huwa rajulun, seorang laki-laki yang ni di kalangan manusia kan. Bila sebut Imam Mahdi ni, kisah Imam Mahdi, Imam Mahdi ni seorang laki-laki azimu sya'ni, yang besarlah oleh keadaan dan kedudukan dia, orang yang hebat kan. Bahasa kita ni seorang yang mempunyai personality yang cukup hebat. Lagu mana kehebatannya? Sekejap kita akan cerita kan. Hebat tak hebat Imam Syuuti Imam Mahdi ni. Sekejap saya akan bawa hikayat berkenaan dengan kelebihan Imam Mahdi Muntazar ini. Siapa dia ni? Daripada kalangan mana? Min waladi Fatimah radhiyallahu anha, daripada anak Fatimah, yakni keturunan Sayyidah Fatimah. Hasan pun dia, keturunan Sayyidina Husin pun dia. Mana ada khilaf ulama. Bagi ulama kata daripada keturunan Sayyidina Hasan. Ada sebahagian ulama kata mengatakan daripada keturunan Sayyidina Husin. Dua-dua ulama kata begitu sebab ada dua-dua riwayat. Ni dalam riwayat Imam Ibn Asakir pun ada cerita. Kedatangan Imam Mahdi ni yamla'ul arda qistan, memenuhi akan bumi ini dengan kebaikan, nisbah kebaikan dan makmur dengan kebaikan dan kebajikan pada masa bumi sudah hancur dengan kerosakan dan maksiat. Allah hantar yang kata Nabi Allah Isa alaihi Imam Mahdi Muntazar ini seorang yang membawa kebaikan dan kebajikan yang memenuh akan muka bumi ini dengan kebaikan, wa adlan, dan penuh keadilan. Adil pun ya, kebaikan pun ya, kebajikan pun ya. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi sebelum tu dunia ni, zulman wa jawra, dengan kezaliman. Masa ni dunia cukup teruk. Kezaliman di merata tempat, setiap tempat berlaku kezaliman. Manusia zalim sesama manusia, manusia zalim kepada binatang, manusia zalim dengan makhluk, manusia zalim dengan alam dunia, zalim belaka, zalim diri sendiri, zalim orang, hidup penuh dengan kezaliman. Yang hari ini kan dunia menuju ke arah kezaliman. Dia tak peduli lah yang dia gadaikan penyewa orang, janji matlamat, hasrat yang tercapai, kekayaan, kemasyhuran, penguasaan dia mau dia semakin kuat. Dia peduli apa? Dia sanggup korban manusia walaupun jumlah yang begitu banyak sekalipun. Ni zaman kita ni menuju ke arah tu dah kan. Hari ini kita tengok bab kezaliman ni tak payah dia tak kan.
dalam soal berita ke internet ke penuh dengan cerita-cerita begitu kan. Tak masuk cerita gangster yakuza lah apa lagi kan, macam-macam kezaliman kan. Taulah ni dunia ke arah tu dah ni. Imam Mahdi pun tak sangka. Jawra ni makna zalim, aniaya, menyimpang daripada kebenaran. Jawra ni masa tu jimpang dah agama-agama kita ni, sudah ditinggalkan. Kebenaran nak benar tak benar mengikut agama. Walaupun dunia tak setuju pun, benda tu benda sebenar, tetap benda tu benar. Walaupun dunia mengatakan keburukan, tapi benda tu di sisi agama benda yang baik, dia benda kebaikan kan. Ni menyimpang daripada sebenar. Hak betul ni pun tak tahu dah hak mana. Hari ni kita macam tu kan, dalam bab agama pun sampai hak betul tak betul, orang awam jadi bingung lah. Ustaz ni kata lagu ni, ustaz tu kata lagu tu kan, jadi beku habis otak orang. Kebenaran sebab benda kebenaran ni dia seolah-olah payah nak cari dah lah. Ni dia ke arah tu dah kan. Dia pada kita jadi masalah inilah kan, menuju ke arah tu lah ni kan. Dunia sebelum tu penuh dengan kezaliman dan penyimpangan daripada kebenaran. Tu jawra. Kita ambil ni dia pendek ni kita ni ada 3 petikan ni je. Kita ambil sedutan dalam kitab-kitab lain tu dia panjang ni. Ini dicerita ringkas. Wa akhraja Rawyani fi musnadihi, dan telah mentakhrij oleh Imam Rawyani. Imam Rawyani ni sebahagian daripada mujtahid terjih di dalam mazhab Syafi'i. Imam Rawyani akhraja ni mana mengeluarkan hadis dengan menyebut sanad. Musnadihi, di dalam musnadnya, kitab dia yang dikarang mengikut musnad ni mengikut nama karangan dia tak susun bab fiqh. Ada setengah musnad yang susun bab fiqh, tapi dari riwayat hadis itu mengikut perawi. Contoh kita kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dari riwayat berapa hadis sepanjang umur dia. Ada riwayat apa habis dia tu dia tak kira tajuk apa pun. Kebanyakan musnad begitu. Susunan musnad Imam Ahmad antara yang terawal kan. Jadi susunan hadis dalam kitab Ahmad ni dia menyusun mengikut nama sahabat. Sahabat ni berapa ratus hadis. Dia tak kira tajuk apa sahabat tu riwayat. Tu cara penyusunan tu dia panggil musnad kan. Dia kata dia menyandat apa tu istilah lurah. Dia kena tahu istilah hadis kan. Musnad ni lepas tembak sebiji je kan. Dia kena tahu istilah hadis. Musnad ni hadis yang disusun mengikut perawi, nama perawi sahabat siapa dia. Dia ambil daripada tabi'in siapa kan. Contohlah kita tabi'in Hasan Al-Basri. Hadis Hasan Basri ni banyak mana Hasan Basri riwayat. Dia kawat walaupun tajuk berbagai kan. Dalam tajuk tu dia tak susun ke fiqh. Tapi ada juga musnad yang ikut susun fiqh. Tapi secara umumnya musnad ini disusun mengikut perawi hadis, nama perawi. Tu Imam Rawyani. Wa Abu Nu'aimin, dan juga Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani. Ini pun termasuk dalam ulama hadis juga. Dia fuqaha, dia juga hadis dalam lebih kurang 300 Hijrah. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dia ada kerang kita Hilyatul Awliya wa Tabaqat apa nama ni tu kitab. Ada nama tu Awliya Abu Yusuf Ismail Nabhani, dia zaman Syekh Ahmad. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dan mazhab Syafi'i, dia buat kitab Hilyatul Awliya 11 jilid, cerita bab orang-orang dulu hak sekan daripada sahabat 400 orang kan. Hebat-hebat zaman tabi'in 400 orang sampai zaman dia. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani sedap kita dah 11 jilid. Dalam tu 400 orang tu tak hilap 600-700 orang lah. Tu jago-jago besar semua tu lah tu kan. Disebut Imam Syafi'i apa semua disebut dalam tu kan. Jago-jago hulung dunia semua. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dia muhaddisin, lagi juga dia fuqaha, tapi dia banyak naik muhaddisin. Diriwayatkan takhrij, orang kata apa, takhrij oleh Imam Rawyani dan juga oleh Imam Abu Nu'aim ni, yang mana penghujung sanad dia ni sampai kepada seorang sahabat yang masyhur, an Huzaifah, daripada seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yamani kan. Huzaifah al-Yamani saya cerita dah tu kan. Qala, kata Huzaifah,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-mahdiyu, yang digelar dengan Imam Mahdi itu, rajulun, seorang laki-laki, min waladi, daripada anakku, mana anak cucu, yakni keturunanku lah. Maksud anak aku macam kita ni ya, Bani Adam, anak Nabi Adam. Kita ni anak-anak Nabi Adam ah. Ha? Dia panggil dengan mubasyarah, dan pun dengan beberapa ribu wasitah, berapa lapis dah pun kita, tapi orang panggil anak Adam lah kan. Macam Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Khalifah Rasulullah, bukan dia Khalifah Rasulullah kan. Yang Khalifah Rasulullah Abu Bakar seorang ya, berapa banyak seorang ganti kan. Sayyidina Osman, Sayyidina Umar kan ganti Rasulullah, dia ganti Sayyidina Abu Bakar kan. Tapi orang panggil juga Khalifatu Rasulullah. Nabi Ta'ala tasamuh kan. Ni pun bagi anak cucu Nabi lah. Lagu mana keadaan diri dia ni, launuhu launun arabiyyun, warnanya warna kulitnya, launun arabiyyun, iaitu warnanya orang Arab. Kulit dia cerah kan, kulit cernih merah. Dan nanti kita akan ceritalah ciri-ciri dia ni. Kulit Arab lah, syegak Arab. Arab syegak pun. Arab pihak macam Negro tu pada Arab kan. Itu Arab Ami tu, orang-orang kencing bila betul apa tu kan masuk dia ayak pun. Tu tak ada ni tu. Tu tanggung ayak mesti haji boleh buat tu. Arab tu. Tu jadi daripada rupa bentuk warna kulit Arab, segaklah kulit Arab ni putih merah. Memang segak kan. Imam Mahdi ni memang orang yang cukup hebat lah daripada tubuh badan dia pun. Wajismuhu, dan bermula tubuh badannya. Inilah kita kata ragam badan dia ni jismun Israiliyun. Dia jisim Israel, makna orang yang bertubuh tinggi. Orang kemas ragam, orang dah kata ragam. Orang kemas lah, bukan orang rendah, tak boleh bak rendang batu ke tak kan. Dia orang segak, orang tinggi, kulit pula kulit Arab. Tubuh badan Israel. Orang Israel ni badan kemas-kemas. Ala qaddihil aymani, di atas pipinya yang kanan, khalun ni tik lalat yang berwarna hitam. Dia ada tik lalat atas pipi dia ni. Ka'annahu, seolah-olahnya Mahdi tu kaukabun durriyun, dia punya berseri-seri, bercahaya muka dia bagaikan bintang yang terkarang. Ini sebut kan, kaukabun durriyun, bintang yang terkarang. Ada bintang-bintang tengok berderet, nampak indah dan berseri-seri. Yamla'ul arda adlan, memenuhi akan bumi ini nisbah keadilan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi dunia sebelum itu jawran, dengan penganiayaan dan berpaling manusia daripada kebenaran. Dia pegang pemerintahan ini, yurdi fi khilafatihi, diredai pada pemerintahannya. Makna semanjang dia memegang tampuk pemerintahan. Lama mana? Ni ada khilaf kan, ada khilaf. Dalam sebagai hadis kata sab'a sinin, ada kata 8 sinin, ada kata 9 sinin, 7, 8, 9 tahun. Ni ulama khilaf. Sebagai ulama kata 7, 8 tahun, iaitu pemerintahan dia sewaktu dia bersama dengan Nabi Allah Isa. Adapun sebelum Nabi Isa, lama juga. Dia pegang lama juga kan. Di masa dia menjadi pemerintah ini, pemerintahan dia diredai oleh sekalian ahlul ardi, ahli bumi. Sehingga kan dalam hadis Nabi sebut dalam kitab Imam Qurtubi kata, sehingga manusia yang hidup pada zaman dia ni minta tak mau mati sebab merasa manis keadilan Imam Mahdi ni. Tak mau mati. Ya Allah, jangan mati kami. Kalau nak mati kami pun biarlah selepas tamatnya pemerintahan Imam Mahdi. Punya adil lu tu. Zaman ni yang kata kembali balik ke gemilangan pemerintahan, sehingga nyamuk pun tak makan kan. Kambing dengan serigala boleh duduk sekandang, burung-burung tak pagut hang aku kan. Penuh dunia dengan zikir. Ni zaman Imam Mahdi lah. Tengok kita akan contoh ni. Contoh dia panjang tapi sikit-sikit saya nak cerita betul-betul dalam payah kena ngaji Sahih Muslim. Zaman dia penuh kedamaian, tapi terang nak boleh damai pun perang besar 6 kali. Perang besar dulu
Habis kot Turki, Konstantiniyah apa habis. Rom semua habis. Dan dia turun di sebelah negeri Maghrib, dia bai'ah di situ, kemudian dia mai ke Mekah, bai'ah pula di antara rukun Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim. Mula-mula dia bai'ah di situ, turun 313 orang daripada para awliya. Tu cerita panjang sejarah Imam Mahdi ni sedap. Kan? Kena cerita banyak kan? Kena dia khas bab dia. Dia panjang cerita. Sedap cerita Imam Mahdi ni, satu-satu detail kan. Dia tak cerita semua panjang. Baca lagi ya. Kena baca susah tu. Sahih Muslim pun sedap syarah-syarah dia tu. Bukan setakat penduduk di bumi ini meredai dan merestui dan amat bersenang hati, puas hati. Yurdi ni puas hati kan, pemerintahan dia tu tak ada sebarang komen lah. Zaman dia tak ada jizyah Islam, bunuh. Orang tak Islam, bunuh. Jizyah tak ada. Jizyah tak ada. Turun Imam Mahdi, jizyah tak ada. Kan? Nak teruskan agama hang tak boleh. Dua saja. Tak ada. Turun Imam Mahdi tak ada zimmi lah. Hapus. Islam kan tak mau. Islam tak mau bunuh terus. Orang lah kata kejam hukum Allah tu betul. Wa ahlus samai, dan juga dia amat disenangi dan disanjungi serta disukai oleh penduduk langit. Bukan setakat itu saja, hatta tayra fil jawi, sehinggakan burung-burung dan binatang-binatang. Fil jawi ni saya tayra wakil daripada pihak binatang. Burung-burung yang berada di udara pun merasa tenang dan seronok amat menyukai pemerintahan Imam Mahdi ni. Dan punya barakat dia. Seakan saya akan cerita berkat pemerintahan Imam Mahdi ni. Tang mana dia lalu bumi gersang, dia sapu tumbuh balik pokok. Kan? Tang mana bumi tak ada air, dia doa la tu hujan juga. Kan? Tu Imam Mahdi. Mahdi muntazam. Itu cerita ni dalam ni. Tak cerita dah. Wa rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kedua yang dibawa oleh musannaf kita ni berkenaan dengan sabit ataupun sungguh dan kelebihan bagi Imam Mahdi ni. Apa kata Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tadhhabud dunya wa la tanqadi. Tidak hilanglah oleh dunia dan tidak habislah usia dunia ni. Makna nak berlaku kiamat mesti benda ni akan berlaku. Walaupun Nabi kata walaupun berumur dunia penghujungnya sehari, tetap Allah akan utuskan Imam Mahdi di setelah tu. Makna pasti akan terjadi pengutusan ataupun kemunculan Imam Mahdi ni. Dan takkan hilang habis begitu tanpa kebangkitan Imam Mahdi. Mesti takkan habis dunia kecuali Mahdi naik dulu. Hatta yumallika rajulun, sehinggalah menjadi raja atau pemerintah oleh seorang laki-laki min ahli, daripada ahli baiti, ahli rumahku. Ni anak cucu Nabi lah. Dia ni yu'ati usmuhu husmi, menyamai dan muwafaqatlah oleh namanya akan namaku. Nabi kata nama dia sama macam nama aku. Dan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani kata dia berketurunan Imam Hasan Al-Askari. Ini ada cerita bahasan bab sanad ni, saya tak nak cerita panjang. Antara Imam Hasan Al-Askari nak sampai Imam Husain lebih kurang 6 orang. Nanti saya ceritalah sikit. Cerita sikit-sikit. Lah. Jadi Nabi kata nama dia macam nama saya. Imam Mahdi nama sebenar Muhammad, ayah dia Abdullah, tapi digelar dengan Mahdi. Nama betul orang tak panggil dah Muhammad. Dalam hadis kadang-kadang Nabi guna juga lafaz Muhammad, tapi kebanyakan hadis pun Nabi sebut Mahdi. Nabi sendiri sebut gelaran dia Mahdi yang diberi hidayah. Saya muhda, yang memberi hidayah, pemberi hidayah dia lah. Tu nama sama macam nama saya, Nabi kata. Wa fi riwayatin, ay riwayatin ukhra, dalam riwayat lain Nabi sebut wa khalquhu khalqi, bermula kejadiannya sebagaimana kejadianku. Ini hazaf, orang panggil adat tashbih.
Asal dia wa khalquhu ka khalqi. Tapi Nabi nak buat bandingan punya hampir mirip sungguh. Wa khalquhu khalqi. Itu kaedah dalam ilmu bayan kan. Saya kalau nak ikut ibarat Arab, wa khalquhu bermula kejadian. Apa maksud kejadian? Makna daripada struktur tubuh badan, kecantikan dia punya tubuh badan ni macam Nabi. Saya kok macam Nabi. Anak cucu Nabi kan. Mai tempeh hak Nabi lah. Cuma dalam kita mengajar ilmu bayan, musyabbah bi dengan musyabbah, lebih musyabbah bi, makna lebih Nabi lah kan. Di mana habaq saya kok tu sopan Nabi. Ka khalqi ya, saya ka khalqi dia punya tasbih baligh. Mengajar ilmu bayan lah. Maksud dia ada 3 maksud. Khalquhu khalqi ni makna kejadiannya, kejadian Mahdi itu khalqi, sebagaimana kejadianku. Maksud kejadian ni mana? Tubuh badan, kecantikan, keelokan dia ni macam Nabi. Dengan muka dia pun bercahaya, muka dia kena cahaya kan. Macam Rasulullah malam-malam terang yudhi. Kata waktu jadi Nabi kan, untuk beranak pun cerah tanah Arab kan. Rabi'ah Hadawiyah kata duduk dengan saya ni berapa tahun, 4 tahun tak pernah pasang pelita. Rumah wangi sampai habis. Satu kampung berbau. Dan ni punya hebat, dia punya kejadian dia. Yang kedua masuk khalquhu khalqi. Makna dari kejadian dia, kejadiannya, dari kejadianku masuk keturunanku. Itu maksud tu. Yang ketiga wa khuluquhu. Kena baca wa khuluquhu. Dia ada tiga lapan kan, 3 maksud. Kalau khalquhu khalqi ada 2 maksud. Kejadian makna rupa paras tubuh badan dia macam rupa Nabi kan, kelebihan zahiriyah dia ni. Yang kedua dengan maksud dia ni daripada keturunanku, makna kejadian. Boleh juga dalam riwayat lain disebut wa khuluquhu. Khuluq dengan khalqu ni lain. Kalau khuluq ni makna akhlak, budi pekerti. Akhlak, sikap, sifat batiniah dia macam sifat aku Nabi kata. Daripada sabarnya macam Rasulullah, daripada berani dia macam Rasulullah daripada apa, takwa dia, zahid dia. Ni kita akan cerita zaman yang paling banyak harta ghanimah peperangan. Dalam hadis Tirmizi sebut, orang main minta dekat dia, wahai tuan, saya nak minta harta, hang raut tak kat mana boleh bawa, hang bawa. Kawan tu heret bos sampai tak boleh bawa kan. Tu nak habaq kata dia punya pemurah dia tu kan. Kalau kita 3 keping sudah kan, 3 keping sudah, jangan lebih kan. Dia tak ada, dia kata harap hasian, dia raup buh penuh baju sampai kalau bubuh tak masuk dah, jatuh dah, boleh lagi bawa, meleret bawa ya kan. Dia punya makmur sampai terus tu. Itu sifat pemurah dia tu. Itu yang kata wa khuluquhu, salah satu dia penyabar dia, takwa dia, zahid dia macam takwa Nabi. Taklah sama dia Nabi, tapi nak habaq kata hebat dia tu kan, paling nombor 1 tu. Habis tu. Tu habislah dalam kitab ni kan banyak kan. 2 kisah tu lah. Nanti kita nak ambil kisah dalam kitab lain pula kan. Abang cerita bagi cukup jam Baik. Ni jadi saya nak cerita sikit berkenaan dengan kelebihan Imam Mahdi ni. Jadi Imam Mahdi ni nama dia sebagaimana yang disebut saat ni, iaitu nama dia Muhammad bin Abdullah. Serupa macam Nabi kita, berketurunan daripada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husin. Tubuh badan dia pada penampakan adalah tubuh yang sederhana. Nabi sederhana, tapi Nabi duduk dengan siapa pun tak ada manusia lebih tinggi daripada Nabi. Dalam Syama'il kan dia cerita, duduk tengok Nabi kalau duduk seorang-seorang dia cutting cukup cantik kan. Tubuh sederhana ni memang cutting terbaik. Dengan mata kita kadang-kadang tengok muka, tengok badan elok, muka panjang pula dah kan. Dia cutting semua cantik. Tubuh sederhana. Tu kata Nabi kata wa khuluquhu, macam kejadianku kan. Kita kadang-kadang lengan panjang, kaki pendek kan. Kadang-kadang hak lain semua elok, hidung pula dah kembang kan. Kita ni serba kurang belaka. Ni elok, tengok pipi kembung pula, hak tang lain elok lah kan.
cantik habis Melaka, mata sepek pula dah. Kita ni tak pernah kata cukup kan. Tu yang kata dia kulit dia ni bersangatan merah. Putih merah ni Allah paling cantik lah. Dia panggil dalam kitab Syamailan, putih yang diberi minum diperminumkan merah. Imam Tirmizi buat ibaratan. Syurbun bihumrah. Putih bid syurbun bihumrah ni dia yang diberi minumkan kemerahan. Putih-putih kemerahan. Tu dia punya segak. Tai lalat belah kanan lagu saya sebut saat ni. Janggut dia mempunyai janggut yang tebal. Di belakang badan dia ni kan ada Nabi. Wa khatamun nubuwah baina katifaihi kan. Khatamun nubuwah, cop kenabian itu berada di belakang Rasulullah ni. Cop next ketui saat saya cerita about khatamun nubuwah kan. Jadi di belakang dia pun ada, tapi tak ada lah tulis lagu tu, tapi timbul ketuat macam Nabi. Tu yang kata Imam Mahdi. Tu daripada kata Syari mengaku hampir selak belakang dia tengok. Tak ada tengok banyak. Tengok tang tu sudah. Dalam korek. Lan tahlik ummatun ana awwaluha wa mahdihan wastuha wasatuha wal masih ibnu maryam akhiruha. Nabi kata takkan berlaku, takkan rosak habis umat kecuali aku di permulaan, Mahdi di pertengahan dan Isa di penghujungan. Ini mesti ada tiga ni. Nabi dah lepas. Ini kita dalam fasa menunggu Imam Mahdi dan juga kemunculan Nabi Allah Isa alaihi salam. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani sebut dalam kitab Yawaqid wal Jawahir, sebahagian daripada ulama yang mengatakan sama pandangan macam Imam Ali kan, dia panggil Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ni guru Imam Sya'rani dan seorang ulama mujtahidin, ulama yang kesupian, yang Qutubul Awliya. Imam Sya'rani pun nak murid dah kan. Dia kerja apa? Kerja tukang kasut ni. Ni Imam Ali Al-Khawas. Cerita Imam Ali panjang kan. Imam Ali Al-Khawas berkata sama tarikh peranakan Nabi Imam Mahdi ni. Imam Mahdi beranak nisfu kedua bulan Sya'ban 1255 Hijrah. Dah 1400. Hampir 200 tahun dah mengikut pendapat Imam Abdul Wahab Sya'rani. Sudah ada Imam Mahdi, hanya menunggu saat kemunculannya sahaja. Dan dia bola timur ni sebelah negara sebelah barat. Perak. Ni banyak khilaf lah. Ada yang kata dia timbul mula-mula di Mekah, macam-macam lah. Orang tak panjang kan. Dia bila pun dia mati dalam keadaan dia, kalau kata dia timbul nanti pun umur dia macam umur 20-an je. Segi rupa paras, segi kekuatannya macam 20 lebih. Apa nak mustahil? Nabi Allah Khidir alaihi salam pun sudah 1000 tahun kan. Nabi Allah Isa pun ada. Nabi Idris pun ada lagi. Malaikat pun tak tua-tua, duk tua-tua. Manusia buat heran tu, orang kata benda sama ayat tu kan. Bukan benda fikir. Janggut terbaik ni dia cerita dia ni. Ni Ali Al-Khawas. Imam Sya'rani kenal dengan dia. Mengaji kat Imam Zakaria Ansari. Zakaria Ansari ni kutub wali dah. Dia orang cerita dia minta izin kat Imam Zakaria Ansari nak pergi mengaji seorang tok guru waliullah besar. Dia bidang khusus bidang tasawuf. Orang betul kat dia pergi cari tengok tak ada. Pergi tempat mengaji di negeri tu pun tak ada. Kita nampak dah seorang tu nampak lagu hak lepas betul dia buat kasut. Dia tengok muka seri tak hak ni ikut wali kot. Kata ulama besar buat kasut ni. Balik luar dia syukurah dia. Balik malam tu dia berdebat dengan bini dia. Bini dia pun alim, Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ni lebih pada pak mazhab dan alim. Dia lawan berdebat malam tu, dia kalah dengan bini dia bab fiqh. Lepas tu dia kena denda. Denda apa? Jadi puspawangi kan. Dia kena jadi kuda. Dia lah orang. Bini dia duduk atas belakang lah. Dia malu lah, dia ulama besar. Bangkit tutup tingkap. Tutup pintu terai semua. Bini dia naik belakang dia. Pusing dong. Berapa orang.
Esok pagi esok pas subuh dia pergi. Sampai di depan Imam Ali Al-Khawas. Imam Ali Al-Khawas kata, aku hanya orang yang hamba yang hina, sedangkan kamu ulama besar lagi yang alim, tapi ulama besar lagi yang alim pun kalah dengan bini sampai jadi kuda semalam ni. Terduduk Imam Sya'rani teriak terus. Tu Imam Ali Al-Khawas. Ada tak guru dia kan. Imam Ali Al-Khawas pun kata kita orang mukasyafah lah ni, orang sufi kan. 1255 Hijrah. Lebih kurang lah kat 200 dah kan. Tu cerita ni. Tabiat dia ni, dia tak akan panggil orang tengah tidur kecuali waktu sembahyang. Dia akan panggil. Dia tidak akan menumpah darah, bukan jalan yang sebenar. Makna kezaliman langsung tidak ada pada zaman dia. Tujuan kemunculan Imam Mahdi ni mementeraskan segala perkara bid'ah. Makna segala perkara bid'ah ni ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia nak main menegakkan kembali ahli sunnah wal jamaah kan. Walaupun hari ni orang kuih tinggal dah ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya dia sudah menyimpang daripada jumhur ahli sunnah wal jamaah. Imam Mahdi akan bertegak semula. Orang musyrikin apa semua hamba habis jadi bawah dia kan. Dia akan menjadi raja memerintah dunia sebagaimana Nabi Allah Sulaiman dan juga Zulkarnain. Satu dunia dia kuasai kan. Ni Imam Mahdi, cerita dia masyhur dalam ni. Dan dia pula kedatangan dia, kemunculan dia ni, salah satu lagi tujuan dia iaitu untuk memecahkan salib. Zaman Kristian tak ada. Dia turun cerah kan. Babi habis dia bunuh. Dia macam dia bunuh lah. Kalau Nabi Isa dia lalu mampu habis. Nabi Isa dia lalu. Siapa sakit lega lala tu. Nabi Isa hebat lagi lah, dia Nabi kan. Tapi Imam Mahdi dia bunuh habis babi-babi pun. Dia lalu orang sakit-sakit semua lega. Babi mampu habis gitu ya. Bau badan tu je saya kata, bau badan Nabi Isa tu mampu habis babi. Siapa nak tengok babi, tengoklah tu. Ingat tu, dia cerita tu, cerita. Tu dia punya, antara dia punya lah kehebatan dia tu. Selain daripada diredai langit dan bumi, binatang-binatang liar di hutan, ikan laut, semua suka dia, juga puji dia. Ni ni dalam kitab Qurtubi cerita, yakunu fi akhiri ummati khalifatun. Nabi kata akan berlaku di hujung-hujung daripada umat aku seorang pemerintah, yuhsil mala hasyan. Dia ni akan raub, hasyan raub man, cekak bubuh kat orang yang minta kat dia, wala ya'udduhu adadan. Dia tak bilang dah macam mana. Dalam riwayat Tirmizi kata dia cekak sampai kawan tu meleret nak bawa mai. Bukan cekak begini, cekak bagi mai, meleret. Kalau buh dalam baju ni tak boleh buh dah. Dia punya pemurah dia. Zaman dia tu sampai peringkat ada sebahagian orang yang minta dekat dia kan, minta dekat dia harta sebagai ni lah, kita kata bantuan. Alah sekali tengok-tengok harta tu jadi tawak. Dan harta yang begitu melimpah ruah, bila tengok-tengok jadi tawak kan. Orang tak mau lah, orang nak kembali pada Allah kan. Zaman dia dalam hari ni ada cerita ni, wa zahiru hadha annahu lam yubai' qablu wa laysa kadhalik fa in uriya min hadis ibn Mas'ud yakhruju fi akhir zaman min al-maghrib al-aqsa. Hujung sebelah barat dia bakal main negeri pada tu, yamshi nasru baina yadayhi 40 mailan. Di depan dia tentera dia sebanyak 40 batu. Orang yang akan ikut Imam Mahdi ni, tentera dia 40 batu susun depan. Berturun ni. Ni zaman ni Islam kemuncak naik balik. Rayatuhu baydun wa sifrun. Dia membawa satu panji bendera yang berwarna putih kekuningan. Tertera di panji itu Ismullahil Azam. Orang ni cerita. Nak ada cerita dia ni, bendera yang tidak pernah terkalah. Dia turun keluarnya Imam Mahdi ni, ulama sebut dalam hadis Nabi kata
dia akan pakai satu serban. Turun Imam Mahdi ni, di atas kepala ada serban, dia ada seorang malaikat. Ni hebatlah. Kelak-kelak muncul malaikat ni kata, kamu bai'ahlah segera, ini adalah Mahdi yang diberi hidayah. Memang malaikat di atas kepala dia ni. Ini contoh adalah hadis. Malaikat kata apa? Inilah Mahdi Khalifatullah, ikut olehmu akan dia. Dengan hati yang ikhlas. Keluar dia dalam keadaan pakai serban kan. Lepas tu orang setiap kali jumpa orang Islam ni, tangan malaikat akan suar untuk berbai'ah akad kan, untuk ikut Imam Mahdi tu. Dia bersama dengan dia ni, yang kata Imam Mahdi, dia bawa juga bersama dengan dia satu baju Rasulullah, pedang Rasulullah, bendera warna merah daripada kain bulu berbunga kehitaman, tu tulis di bendera tu al-bai'atu lillah. Tu antara dia punya ni dia bai'ah 2 kali lah. Baju dia pegang baju Nabi tu, baju tu tidak pernah dibuka selepas wafat Rasulullah, dibuka semula apabila muncul Imam Mahdi. Baju Rasulullah, baju Tok Wahni kan. Tu Imam Mahdi kan timbul. Kelebihan Imam Mahdi ni, antara dia, kalau Imam Mahdi cucuk batang kerin pun tumbuh lepas tu berhijau terus kan. Kalau dia tengok burung tahu mana gamit lagu tu mai habis, bakal berumun turun kan. Tu kelebihan Imam Mahdi kan. Kita je nak baca doa nak panggil, kalau panggil mai lagu tu tak payah buat sangkak mabuk kan. Orang terkukak tak payah buat, awak pun gamit dia. Imam Mahdi gamit tu, dia panggil mendatang lautan pun gamit tu, menderu mai pakat mai duduk depan dia. Tu zaman Imam Mahdi. Kalau burung tu tak payah, tak boleh terbang, dia kena terjun main juga. Banyak lah ni antara kelebihan dia, saya cerita sebahagian ni Nabi sebut, yakunu fi ummati mahdi in qusira fa sab'un, habis saat pun dia kata 7 tahun pemerintahan dia. Waktu bersama dengan Nabi Allah Isa, fa sab'un ataupun 7, wa illa fa tis'un ataupun 9, fatana'amu fihi ummati na'matan lam yan'amu mislaha qattu, mendapat nikmatlah oleh umat aku nikmat yang begitu hebat, tidak pernah dirasai nikmat seperti itu sama sekali. Zaman kita pun tak rasa tu. Zaman Imam Mahdi nikmat yang besar sekali. Tu'ti ukulaha, boleh makan apa saja buah-buah semua. Wala tadakhiru minhum syai'an, manusia masa tu tidak langsung menaruh makanan dalam rumah. Kita kena spare. Kalau spare esok gambar punya makmuk, nak spare nak nampak kan. Macam kita kata dusun belakang rumah 20 hulung, takkan nak balik simpan di rumah, takut tak ada di dusun. Punya makmuk. Wal malu yawma idzin kudusun, Nabi kata harta, emas, duit dan sebagainya pada hari itu bertimbun-timbun. Manusia tak mau ambil, tahu tentu pun tak curi. Tak ambil, siapa tak ambil? Mai orang mai minta, fayaqum rajul, Nabi kata fayaqul ya Mahdi a'tini. Dia pergi kat Imam Mahdi kata bagilah sikit kat saya, kata Imam Mahdi kata ambil tak kat mana hang nak ambil. Banyak mana hang nak ambil. Cerita macam-macam lah kelebihan ni. Dia pitang mana pun bumi yang tak pernah hujan turun dia kan. Sampai orang hidup tak mau mati masa tu. Saya berasa terlalu makmur, aman, damai dan penuh rahmat daripada Allah. Itu Imam Mahdi, seorang yang amat gagah perkasa dan mendapat pertolongan. Mana tak pertolongan, para malaikat Allah pun bersama dengan dia kan. Imam Mahdi ni sebab tu dia hebat. Allah kurnia kelebihan dekat dia. Nabi kata 3,000 malaikat sentiasa bersama dengan dia. Mana boleh manusia nak lawan, termasuk Jibril dan Mikail pun menjadi tentera dia. Ini adalah hadis semua ceritanya. Ini cerita. Masa pemerintahan Imam Mahdi 7-9 tahun tu, rimau boleh duduk sekali dengan kambing. Budak-budak boleh duduk dengan ular kala jengking. Tak akan patut. Nyamuk pun tak ketik kita tahu. Mana nak ada dah. Zaman terakhir, zaman Bani Umayyah, Umar Abdul Aziz sahaja. Daripada itu tak ada.
Ni tunggu Imam Mahdi pula lah pemerintahan kita berasa lampang lah. Ni kita duduk ketat dada lah. Islam dia kena tindah. Masa ni Islam kemuncak duduk nombor 1 lah. Siapa pun kena duduk bawah Islam. Zaman Imam Mahdi tu ulama kata, kalau kita tabuk padi benih satu kampit, padi jadi 700 kampit. Buah penuh tangkai, patah dahan-dahan gitu kan. Punya makmuk zaman Imam Mahdi ni, Allah bagi kesuburan yang luar biasa kan. Nanti kita akan cerita zaman Nabi Isa aku pula kan. Dia cerita banyak. Dia cerita ringkas lah kan. Punya makmuk dah. Antara perkara yang dibenteras oleh Imam Mahdi lagi riba. Imam Mahdi tugas dia bang riba. Lepas tu perzinaan berleluasa. Mana dia masa dia main tu berzina ni serata tempat. Habis. Cuci calat. Minum arak apa-apa semua tak ada. Zaman dia tu lah orang pergi haji, orang perempuan tidak perlu ada mahram. Tidak akan ada sebarang gangguan. Dibuka seluas-luasnya pintu siapa saja ke mana pun. Kan? Hari ini kita takut. Kita nak pergi duduk atas highway nak lena pun takut kunci pintu. Kan? Yang pun tak ada zaman tu. Orang takwa sahaja. Kan? Lepas tu pergi pak kapiang tu je lah. Tapi sebelum berlaku ataupun kemunculan Imam Mahdi ni, hak ni lah yang Nabi sebut ni. Imam Al-Qudai kata ni dia kan, masa macam ni lah, waktu nak Imam Mahdi nak ambil pun, la yazdadul amru illa syiddatan. Setiap urusan kita orang Islam ni bertambah rumit dan payah. Ni kita pun Allah kan, masalah pun penimpala lah. Depan ni lagi dahsyat lagi Nabi kata ni. Wala dunya illa idbara. Dan dunia itu penduduk-penduduknya semakin mundur, akhlaknya mundur, perangainya mundur, walaupun pembinaan, pembangunan dia cukup gah. Dan ya Allah ni perangai orang macam menatang lah. Semua nak mundur balik. Dunia masa tu jadi macam tu. Walan nasu illa syuhan. Manusia masa tu masing-masing mementingkan diri sendiri. Dia ke arah tu lah ni, peduli apa hamba susah kan. Orang susah duk kutip sampah tu sampah, dia duk makan KFC, makan tokak sekali lempang. Masa tu wala taqumu sa'ah illa ala syararil khalqi. Nabi kata tidak berlaku saat begini melainkan manusia yang ada pada masa tu sejahat-jahat makhluk. Wala mahdi illa Isa bin Maryam. Dan tidaklah hebat Mahdi itu melainkan lebihnya Nabi Isa alaihi salam. Dia cerita lah. Jadi ada alamat nak keluar Imam Mahdi ni, bukan kata ada jengwe main gitu ya. Kata keluar Facebook gitu. Ada. Sampai Imam Mahdi ni senjata teknologi canggih semua tidak berfungsi ya. Peluru bom apa semua tak ada. Semua perang pakai pedang balik. Tak ada. Kereta kebal pun tak ada. Imam Mahdi pun naik kuda. Tak ada lah. Hamba nak naik kereta kebal hamba lah. Macam Rasulullah pakai pedang balik. Tu yang menambahkan gerun dalam hati musuh. Tidak lepas duduk satelit tembak ya. Tak. Ni perang berdepan muwajahah. Kapiak dia tak boleh pergi orang Islam. Kalau muwajahah Allah bagi kekuatan. Jadi ada beberapa alamat dalam hadis Nabi sebut, tanda kata nak zahirnya Imam Mahdi ke dunia ni, nombor 1 Sungai Furat, Sungai Nil. Sungai Furat. Bukan dah. Sungai Furat ni seperti apa? Sungai Tigris. Iraq. Dia ada 2. Sungai Tigris, Furat, satu lagi dia panggil Sungai Euphrates kan. Dia Tigris. Sungai besar Tigris ni pecah dia punya sempadan, dia berhubung dengan laut terus. Dia mula lah ni duduk akhir ni. Lama pecah dia punya persempadanan tu, laut sekali segin dengan Sungai Tigris. Tu tanda hampir dah Imam Mahdi tu. Tu satu. Yang kedua, kata dalam hadis, gerhana bulan berlaku dalam awal bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan yang sama, 15 Ramadan berlaku gerhana matahari. Tak pernah berlaku semenjak Allah jadikan alam ni, para ulama sebut. Berlaku 2 gerhana dalam satu bulan. Dah berlaku pun tarikh lain-lain. Tapi Imam Mahdi awal Ramadan gerhana bulan, malam mula-mula. Masuk hari yang ke-15 nisfu berlaku gerhana matahari. Itu tanda
kezahiran Imam Mahdi dah. Yang keempat, nampak naik tanduk daripada sebelah langit bagaikan beberapa gigi. Nampak mentari naik, nampak bentuk tanduk naik tu macam gigi. Itu tanda Imam Mahdi nak keluar tu. Yang kelima, tanda dia bintang kaukabun ni, makna bintang-bintang berekor cerah di pihak masyrik. Masyrik ni sebelah timur. Yang keenam, tanda dia hadis Nabi sebut akan timbul api besar pihak masyrik selama 3 malam ataupun 7 malam. Api menyambar. Cerah. Yang ketujuh, tanda dia kelam pada langit. Yang ke-8, zahir merah pada langit yang berhamburan di tepi langit. Dia punya lepas tu lah tu. Lepas pada kelam tu dia timbul naik apa semua tu. Yang ke-9, Nabi kata akan seruan umum daripada langit kepada ahli bumi. Malaikat seru. Malaikat bagi tahu lah, tempit. Dia tempit dengan satu pekikan, seluruh manusia faham dengan lurah masing-masing. Karena dia tempit satu, kita orang Melayu cakap Melayu sampai translate terus. Tu dia Allah Ta'ala buat. Sekali tempit lah, semua bahasa masuk. Lah nak ada kan. Boleh 3-4 bahasa tapi dia hebat lah. Yang ke-10, Nabi kata kampung di Kharastan itu akan tenggelam layak. Malaikat seru. Yang ketiga, seru pada langit ni dengan kuat sampai panggil orang duk tidur dalam dunia semua terjaga. Punya darah. Imam Mahdi telah zahir. Dia tengah tidur semua jaga. Antara tidur lah dalam mewah rumah semua terkejut. Nabi kata hak duk tidur bangkit terjaga, hak duk berdiri jatuh terduduk, hak duk duduk lompat bangkit. Dia jadi terkejut. Lepas tu timbullah jemaah laki-laki kuda. Kuda mula nampak orang naik balik. Tahu tak apa naik kan? Lawan kuda mau ekor kan. Tahu dah atasnya kan nampak orang naik kuda balik. Tu banyak lagi lah tanda-tanda dia tu. Dia berlaku pembunuhan di Jamratul Aqabah. Orang pergi buat haji jadi kes berbunuhan di Jamratul Aqabah. Haji kan menuju ke arah tu. Berbunuhan di Jamratul Aqabah, meracik rata darah. Itu tanda Imam Mahdi nak keluar. Kerosakan Allah pulih balik dengan perutusan Allah hantar Imam Mahdi ni. Itu ada 2 seruan pula daripada pihak langit. Malaikat mengatakan Mahdi ni sebenar, keluarga Nabi Muhammad. Balas pula pekikan yang kedua. Setan kata Mahdi itu sebenar, tapi dia ni bukan anak cucu Muhammad, anak cucu Isa ni setan. Habis satu dunia dengar. Di situ tengok 2 puak. Nak beriman ke? Anak ingat sama setan. Itu tanda-tanda dia lah. Ni banyak cerita ni. Ketelak Sufiani lah apa semua ni. Puasa cuma saya nak sebut peperangan lah. Di peperangan yang besar-besar ni, Imam Mahdi terlibat 6 kali peperangan yang terbesar. Dan peperangan yang pertama, peperangan tadi ni, Sufiani. Kemudian peperangan membebaskan kota Konstantinia. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, ni kes peperangan yang dahsyat di negeri Turki. Dalam ni dia cerita panjang ni, Tegan nak cerita panjang kan. Ni Turki, kejatuhan Turki di ujung Turki daripada orang kata. Di Rom apa semua ni semua dia balas habis ni. Nanti kita akan masuk cerita Isa, ada bawa cerita sikit berkenaan dengan Imam Mahdi ni. Ni jadi 3 puak lah apa. Itu peperangan yang kedua. Lepas tu peperangan yang ketiga, Imam Mahdi akan pergi serang ataupun berperang dengan India. India pun Imam Mahdi. Habis itu kan. Mana dia serang yang pertama orang kafir, yang kedua orang Islam tapi keluar daripada ahli sunnah wal jamaah.
Imam Mahdi. Yang keempat, Imam Mahdi akan perang-perang di seluruh dunia. Tang mana ada kafir semua dah sampai. Islam pun dah sampai. Imam Mahdi akan tahu satu dunia. Kan? Mana negeri ada kafir, Syam ke, Malaysia ke, semua dah sampai. Satu dunia dia merintah. Masa tu khalifah seorang tu tak ada dah kan, PM negeri mana gubernur tak ada. Dia Yang kelima, perangan dengan Sufyani. Sufyani ni saya nak cerita panjang. Anak ni zalim, dia bunuh habis orang Arab apa semua. Sampai ratus-ratus ribu dia bunuh apa semua. Yang kelima, yang keenam, peperangan Madinah Qati'. Ni ada 6 peperangan. Ni lah Imam Mahdi serang Qati' ni, mati dia juta apa tu. Ni saya tak ada nak cerita. Imam Mahdi pergi di Rom ni menang dengan takbir dan juga cerkah ya. Dia dah nak cerita panjang kan. Banyak kisah Imam Mahdi ni. Pergi di kota Rom yang kubu besar-besar, takbir 7 kali ya. Serah diri terus buat tu. Kata Imam Mahdi. Hak besar-besar ni hak 6, hak negeri-negeri Rom ni pipi takbir. Imam Mahdi cerkah ya. Cerkah habis. Tu kekuatan hebat Imam Mahdi kan. Cerita dalam kitab-kitab Arab banyak ada cerita. Imam Sya'rani cerita. Zaman tu Islam naik balik lah. Cerita lah kan. Imam ni cerita ni, Imam Suyuti ada buat kitab nama Iraful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Imam Suyuti macam-macam tak. Imam Nu'aim Al-Asbahani nama kitab Arba'in. Imam Suyuti karang kitab Iraful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Kitab Imam Mahdi khusus dan syarah-syarah Sunan Sittah. Ada cerita lah dalam tu. Habis. Ni kita ambil baca ni dulu. Bab Dajjal nanti saya cerita lain. Panjang sikit lah. Dajjal cerita banyak kan. Data ni tinggi 80 hasta. Nabi kata tak ada manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat sebesarnya bersama-besar dengan Dajjal. Dajjal ni besar 80 hasta. Tangan dia cekak awan. Ikan poh duduk lalu cekak tu kat bakar matahari. Cerita dia panjang. Dia naik seekor himar warna putih. Ekor putih. Himar dia tu besar tak besar, antara telinga ni ke telinga ni 40 hasta. Ni kita cerita dalam hadis semua kan. Kalau nak cerita dia panjang kan. Cuma kita baca kitab ni dulu. Malam lusa saya cerita bab Dajjal ni pula kan. Dajjal ni cerita banyak. Imam Mahdi pun cerita sikit-sikit betul lah. Cerita panjang-panjang kena ada bab khusus dia. Dia cerita detail kan. Kita cerita ambil secara mafhum betul lah. Adalah kita sama ayat kita ni cerita pendek-pendek itu. Ni kita ambil ni dulu. Sampai habis cukup jam habis sikit. Cerita hak lebih panjang nanti saya cerita malam lusa bab Dajjal. Kita cerita selepih dulu. Ambil hak tanwirul qulub dulu. Malam lusa kita sambung dengan Nabi Isa sebab dia ada kait kan. Ada kaitan dengan Nabi Isa ni. Yang kata Dajjal ni cerita dia sedap tak pelik-pelik. Wasaniha, dan yang keduanya daripada kubra, makna alamat 10 kiamat yang besar-besar itu, iaitu khurudud dajjali, keluarlah oleh satu makhluk yang digelar dengan Dajjal. Dia bukan nama dia Dajjal, tapi gelaran dia. Imam Al-Hafiz Ibn Dihyah kata maksud Dajjal ni 10 maksud. Cerita panjang. Kalimah Dajjal ni di seluruh ada 10 maksud. Salah satu maksud dia kadzab, seorang yang amat berdusta. Digelar dengan Masih. Masih ni ada 2. Yang pertama Masih, yang kedua qaul yang mengatakan Masih. Kalau Masih iaitu orang yang mana Allah bagi kelebihan dekat dia ni, dia boleh merantau seluruh dunia dalam sekelip mata. Dajjal dia tak ada tempat yang dia tak pergi, semua benua dia sampai. Sampai ke Antartik semua dia sampai. Laju, dia cepat kan? Dia cepat.
bagaikan angin yang membawa hujan, kita laju. Dia punya pergerakan dia tu. Dan ini cerita dia ni kan. Ini kita cerita dululah selepih ni. Ni saya cerita lain. Bab Dajjal ni cerita panjang ni. Dalam Qurtubi cerita panjang. Bab Dajjal ni. Kan. Bila keluar Dajjal ni akhir zaman. Jadi Dajjal ni digelar dengan Masih juga. Masih ni yang menyapu, makna yang merantau seluruh dunia. Yang kedua digelar Dajjal ni dengan Masih. Yang Masih ni makna menghapuskan. Menghapuskan apa? Dia menghapuskan kebenaran dan dia juga menghapuskan mata dia sendiri. Mata dia tu dia hapuskan. Hapus ke mana? Mata Dajjal ni dia ada sebelah. Dia bukan duduk tengah, mengarut buat tu. Pibuh mata Dajjal ni. Dajjal apa? Di day dia tulis kafir. Yelah, saya duduk tengok lepas duduk entak ngamak Dajjal, biji mata duduk tengah ni. Hang kot Dajjal. Pemohong. Dajjal ni Nabi kata di antara day dia ni tertemak maktubun kafir. Di day dia ditulis kafir. Kan? Semua boleh tengok. Nabi kata orang mukmin hak reti tulis ke, hak pandai baca tak reti baca, nampak tahu kata kafir. Day ni biji mata tang ni. Kan siapa biduk kata mata tang ni pula. Tu jijik kata dinda yang saya hangat ni. Pemohong. Depa tu pemohong Dajjal tu. Kan? Duduk kira Dajjal, depa dah lah Dajjal tu. Pemohong. Jadi Nabi kata mata dia sebuah ni. Nanti kita akan baca hadis dalam hadis Imam Muslim panjang. Nabi sebut ni. Innahu syabun qatatun 'ainuhu tafiyatun ka'anni ushabbihuhu bi'Abdil Uzza bin Qatanin. Nabi sebut macam hamba Abdul Uzza daripada bangsa Qatan ni. Kan dia punya warna kulit dia kelabu. Dia seorang pemuda yang muda. Wahai dia beranak zaman Nabi. Kan ada sahabat Imam Sya'rani sebut, seorang sahabat riwayat dalam tu tanya, ada seorang geng-geng Yahudi mai tanya, ya Rasulullah, yang kata Dajjal ni manusia ke anak setan? Nabi kata manusia, tapi mak dia iblis. Pak dia macam hampa Yahudi. Dia anak Yahudi. Dajjal ni anak Yahudi. Kan? Dia ada banyak riwayat nak cerita pun. Ada yang kata dia lah ni duduk tengah di penjara di Iran. Mana di Iran dah tempat dia. Sebahagian ulama kata dia di penjara di sebuah pulau. Seorang sahabat Nabi biasa jumpa. Bausa' ya Rasulullah, nama Tamimud Dari. Kan? Tamimud Dari ni dia masuk Islam tak lama, Nabi kurang 78 Hijrah. Tapi Nabi kata hebat Tamimud Dari. Hebatnya Tamimud Dari ni Nabi kata, kalau sekiranya aku mempunyai anak perempuan, pasti sudah ku kahwin dengan kamu Tamimud Dari. Sebab Tamimud Dari ni sembahyang malam 1000 rakaat. Cerita bab karamah sahabat. Kan? Sahabat 1000 rakaat sembahyang malam. Dia Tamimud Dari. Tamimud Dari kata, ya Rasulullah, saya biasa jumpa datang Dajjal ni. Lagu benar cerita. Dia cerita kat Nabi, cerita panjanglah ni. Kan, masuk pergi di pulau besar, duk belenggu dengan rantai. Dia kata, tak lama lah aku ni. Kan? Cerita dia. Sahabat biasa jumpa Dajjal. Besar, 80 hasta. Tinggi oh. Bukan dia kecil saya datang ni. Peluru apa, tak ada apa, semua habis lumpuh habis, kata Dajjal. Hebat. Masih dia mata dia tu. Dalam hadis Nabi kata mata dia sebelah dia sapu rapat. Tak ada apa. Sebelah lagi dia timbul sapa dengan biji, dia panggil biji inabah. Inabah ni buah anggur kan, buah anggur. Dia timbul biji, teks biji. Esok tengok duk belah ni pula, belah ni sama pula. Dia sapu belah ni, naik belah ni. Naik timbul biji mata dia tu, macam biji anggur tu. Dia ketika lain dia sapu naik belah ni pula. Ni cerita bab Dajjal. Dajjal ni antara ujian yang paling besar sekali Dajjal. Kan? Paling bahaya sekali Dajjal. Kita akan cerita nanti ya. Kan bab-bab ni, tapi nak timbul Dajjal pun ada tanda-tanda dia jugalah. Nanti kita akan sebutlah kisah-kisah dia ni. InsyaAllah kita sambung dia malam lusa. Khurudud Dajjal di akhir zaman, di penghujung zaman. Sebelum turunnya Nabi Allah insya-Allah. Dia kata hebat Dajjal ni, Imam Mahdi pun dia kepung. Imam Mahdi dia kepung sampai Imam Mahdi tak boleh keluar daripada Baitul Maqdis.
Tak boleh lawan. Tak boleh pergi dengan dia. Kan? Sayyidina Umar biasa sentak pedang. Nabi kata tak sadar bunuh dia Umar. Kalau ini Dajjal yang Allah janjikan, hang bunuh pun tak mati. Dia akan bunuh dia Isa juga. Tapi Nabi Isa dia pacak lembing dia tu, luruh Dajjal. Turun Nabi Isa di Syria, pergi di Baitul Maqdis, dia main kacau, dia tak tahu kata Nabi Isa sampai. Nabi Isa turun landing tu malaikat duk atas sayap malaikat. Turun Nabi Isa pacak lembing dia, boom. Cayak dia sana. Tak ada apa dah. Cukup lah dia kata. Tapi Dajjal ni tak lama, Nabi kata 40 hari lah. Dia pegang dunia tak lama, 40 hari lah. Arba'una yawman. Tapi hebat. Yaumun kesanatin. Hari pertama dia pegang, dia kata matahari hang jangan turun. Setahun tak turun. Dia kata hebat Dajjal. Ni fitnah lagi besar. Dajjal ni fitnah. Dia sekoknya pok dia ramai. Pok dia ni lebih kurang, Nabi kata umat aku yang akan terikut dengan Dajjal ni lebih kurang 70,000. Masuk lebih. Pok-pok sihir lah apa semua, pok-pok rosak lah apa semua ni. Jadi dia kata contoh lah. Contoh ni dia nak kena makan sejam kan. Sekali dia lejak, internet tak boleh pergi ke. Dia mula lagi dia payah nak montai. Beri tak sedap, kita beri siap-siap. Kita montai tu lah khurujud Dajjal akhir zaman. Wallahu a'lam. Yang saya tahu dah ni Imam Sya'rani buat main beberapa muka surat ni. Sedap bahas dia. Ni kira ada ringkas daripada Qurtubi ni. Ambil dalam Qurtubi lagi sakan dia punya panjang dia. Tapi nak turun Dajjal ni pun ada alamat dia juga. Jadi dia akan cerita adalah hadis sebut 3 tahun sebelum dia keluar ni, Mendatang pun tak apa nak beranak. Hujan Allah tahan sepertiga. Tahun ketiga, 3 tahun sebelum nak turun Dajjal nak keluar, sepertiga hujan Allah sekat. Tumbuh-tumbuhan pun banyak, tanam tak naik, sepertiga tak ada. Masuk tahun kedua, 2/3 tak ada. Masuk tahun ketiga, titik ayam tak turun daripada langit. Pokok apa pun tak naik. Manusia dalam keadaan cukup lapar. Nabi kata cukup susah masa tu. Hanya mengharapkan zikir untuk mengenyang perutnya. Cabaran cukup hebat lah teman. Dia main tu bawa bukit ni, bawa makanan bukit. Sungai dia rentak main kali dengan dia. Dahsyat lah hujan ni dah masa tu. Lah ni bau PKP COVID pun murtad ke selera lah. Tahu lah. Pacak bendera lah apa, tinggal sepeda tak gantung. Hujan mau sikit. Nanti kita akan masuk lah insyaAllah malam lusa. Kita akan cerita sikit lah bab Dajjal ni. Sedap cerita dah. Dan kita tengok sikit lagi kan. Tu ada banyak. Tapi dalam kitab ni tak banyak sangat. Boleh ya. Qurtubi cerita banyak. Tak ada nak tengok syarah Muslim pun tak ada nak tengok. Ngaji matan tu. Allah kita sambung. Ya, sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.